ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati lagi sekali saudara muslim majlis, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli dan kuasa surau, pimpinan dengan masyarakat, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, mari sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dapat sama-sama pada malam ini kita melaksanakan amalan kita kepada Allah, dan seterusnya diberikan kelapangan untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat, kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Saya juga ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur surau pada sudi menjemput saya untuk menjayakan majlis Isra' wal Mi'raj kita pada malam ini. Walaupun saban tahun kita menyambut majlis yang seumpama ini, tetapi kadang-kadang orang lupa. Sebab itulah perlu diperingatkan peristiwa-peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah umat Islam itu sendiri. Terutama apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan suatu benda yang penting yang perlu kita hayati dalam kehidupan kita. Jadi perkara ini perlu kita saban hari, selalu, sentiasa, kerap kali kita tanamkan dalam kehidupan kita bahawa ianya adalah merupakan suatu perkara yang penting, yang perlu kita hayati sehinggalah ke penghujung usia kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau nak cerita one by one mengenai Isra' wal Mi'raj ini, panjang cerita dia, tak cukup sehari semalam. Kena panggil saya 3 hari 3 malam. Boleh kita bahaskan satu-satu. Cuma yang pentingnya di sini ialah kita nak ambil sebanyak pengajaran yang dapat dalam peristiwa ini, tuan-tuan. Kerana peristiwa ini suatu peristiwa yang hanya berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak berlaku kepada umatnya. Tak berlaku. Kalau ayah bin kata dia pergi langit ke-7, itu ngarut. Janganlah percaya. Ataupun mana-mana umat Muhammad yang mengaku dah berjumpa Allah Subhanahu wa taala, naik ke langit pertama, kedua, ke-7, ke-10 ke, semuanya itu tidak berlaku. Itu semua mengarut belaka. Hari ini banyak ajaran-ajaran sesat, mudah sangat orang percaya. Nampak pelik sikit percaya, hebatlah. Boleh jalan dahaya, hebatlah. Boleh terbang, hebatlah. Boleh cakap dengan jin, hebatlah. Macam-macam lah. Jadi terlalu mudah dia percaya kepada perkara-perkara yang seumpama itu, sehingga menyebabkan mereka mengamalkan ajaran-ajaran yang karut-marut, ajaran yang sesat pada hari ini. Baik, tetapi apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah suatu benda yang mustahil berlaku, dan ianya berlaku ketika mana di tahun kelima kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berperangan bahawa Isra' Mi'raj berlaku pada 27 Rajab ataupun tahun ke-10 kenabian. Ini ditarjikan oleh Al-Alamah Syekh Mansur Puri. Jadi tak kiralah apa pun bila benda berlaku, tapi ianya berlaku dan termaktub di dalam Al-Quran Al-Karim. Dalam Quran ini menyebutkan, seperti mana ayat yang telah saya bacakan tadi, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Tuhan, maha suci Allah
yang memperjalankan hambanya, pada waktu malam hari, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, allazi barakna hawlahu, yang kami berkati sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, bagi menunjukkan kekuasaan kami, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya kamilah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi inilah ayat yang membuktikan bahawa Nabi kita SAW diisrakan, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nun atas pada Sidratul Muntaha lagi nun, bertemu dengan Allah. Ya, jauh perjalanannya itu. Mustahil akal dapat memikirkan bahawa Nabi dapat pergi sejauh itu di zaman yang tidak ada kemajuan teknologinya seperti mana pada hari ini. Tak ada roket, tak ada jet, tak ada pakaian angkasa macam orang pergi angkasawan tu, macam Syekh Muzaffar kita pakai tu, tak ada. Zaman tu tak ada kereta api laju, ya, kereta laju pun tak ada, unta laju ada. Nampak tak? Itu yang ada. Dan perjalanan yang mengambil biasanya mengambil perjalanan sebulan, sebulan perjalanan dengan menggunakan unta, Nabi pergi sehari je, sehari semalam dah balik dah. Sebab itulah orang-orang kafir Quraisy menggunakan hujah ini bahawa Nabi ini menipu, Nabi gila, Nabi nampak sangat menipu, nyelewengnya. Kamu nak percaya lagi orang menipu macam ni? Nampak tak? Macam-macam pendustaan yang diberikan kepada Rasulullah SAW, sampai dia ceritakan kepada sahabat yang paling rapat dengan Nabi SAW, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, kamu percaya ke kawan kamu tu? Dia kata pergi ke Masjidil Aqsa, pergi ke langit pula lagi. Tak ke gila sehari semalam ke sana? Biasa naik unta pun sebulan baru sampai. Kamu percaya ke? Abu Bakar percaya. Hebatnya iman yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq. Sebab itulah kalau nak dibandingkan iman Abu Bakar dengan iman penduduk isi bumi ni, tak terlawan kita, tuan-tuan. Begitulah hebatnya. Di zaman, sehingga sahabat-sahabat pun ada yang meragui kebenaran peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah SAW. Abu Bakar mengiyakan, membenarkan. Sebab itulah Abu Bakar digelar As-Siddiq, membenarkan apa sahaja yang berlaku kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebenarnya peristiwa Isra wal Mi'raj ini, ya, berlakunya, orang kata rentetannya itu bermula daripada perjuangan dakwah Rasulullah SAW sendiri. Ya, sehinggalah dia dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Mi'raj ini. Ya, di dalam perjuangan Nabi SAW, Nabi berhadapan dengan dugaan-dugaan yang hebat. Ya, seperti mana diceritakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitabnya, ya, pengutusan Rasulullah SAW ditentang hebat oleh kaumnya sendiri. Bukan orang lain yang lawan Nabi, bukan orang lain yang tak sukakan Nabi, bukan orang lain yang menyampahkan Nabi, adik-beradik Nabi, pak saudara, pak penakan Nabi, ya, kawan-kawan Nabi, jiran tetangga Nabi, ahli masyarakat Nabi sendiri yang tak sukakan Nabi atas apa yang Nabi bawa, tuan-tuan. Ya, dia tak suka apa yang Nabi bawa. Ya, oleh kerana itulah Nabi menghadapi tentangan yang hebat. Kerana Nabi membawa sesuatu yang bercanggah dengan amalan nenek moyang mereka selama ini. Mereka yang dah lama ada kepercayaan, ada akidah, ya, kepercayaan terhadap Tuhan Lata wal Uzza dan Tuhan-Tuhan yang terlalu banyak yang ada di rumah-rumah mereka, yang ada di sekeliling Kaabah, yang ada di tepi-tepi jalan, punya banyak berhala-berhala. Itulah keimanan, kepercayaan mereka. Tiba-tiba kamu Muhammad nak bawa satu ajaran yang baru,
yang bertentangan dengan amalan kami selama ini, kepercayaan kami selama ini, sudah tentulah sukar mereka untuk menerimanya. Ya, dah lama dah, sejak zaman nenek moyang kami dah lagi. Ya, kami dah menyembah berhala ni. Tiba-tiba hari ni kamu Muhammad nak bawa satu fahaman baru, ajaran baru, ideologi baru, nak menyembah Tuhan yang satu, meninggalkan perkara-perkara yang telah lama kami lakukan. Sudah tentulah sukar untuk mereka melakukannya. Susah, kerana ini telah menjadi darah daging mereka, amalan mereka sejak nenek moyang mereka lagi. Susah nak buang. Ya, kita pun macam tu juga. Orang Melayu pun ada adat yang kadang-kadang susah nak dibuang. Kenapa? Dah dilakukan, dilaksanakan, diamalkan sejak zaman nenek moyang kami lagi. Jadi susah tu. Ya, susah sangat. Kenapa? Dah lama dah. Dah lama dah. Ya. Ni bersanding-bersanding ni dah lama dah. Sejak dulu-dulu lagi dah kan. Tok nenek kami lagi dah bersanding. Hari ni kamu nak kata sanding tak boleh? Langkah mayat aku dulu. Sudah. Ya. Nak langkah mayat lagi tuan-tuan. Ya. Marahnya. Kenapa? Walaupun adat itu bertentangan dengan syariat, tetap dia nak buat dulu. Dia tetap dia nak buat juga. Nampak tak? Kenapa itu amalan tok nenek moyang mereka dulu. Susah tuan nak tinggalkan. Nampak tak? Ya, bersanding lah kita lagi hari ni. Kenduri kenara. Kalau tak ada bersanding, macam tak sah kahwin. Kan? Banyak kita kenduri dengan pelaminnya. Pelamin tak adalah salah tuan, tapi tu adat istiadat. Ya, adat istiadat persandingan itu yang banyak bertentangan dengan akidah Islam itu sendiri. Direnjis, tabur. Itu mana punya adat tu? Mana punya adat tu? Ya, tabur beras, tak pembazin kan? Kalau tabur beras ke ayam, tak apa ayam makan. Nampak tak? Ada juga orang tanya, boleh ke tabur beras? Boleh kalau pengantin tu ayam, boleh. Nampak tak? Ya, kalau bukan ayam, tak boleh. Jadi tak, banyak benda yang bukan datang daripada adat kita, yang bertentangan dengan syariat, berlaku bercampur lelaki perempuan. Ya, bersalam pula dengan orang yang bukan mahrimnya. Ngarut belaka dah. Nampak tak? Nak bersanding boleh tertutup. Ya, tertutup. Adik-beradik je, saudara mara sahaja yang dibenarkan masuk. Ya, eksklusif untuk saudara mara. Yang bukan tak ada kena-mengena, yang bukan mahramnya, duduk luar. Nampak tak? Ya, macam tu boleh. Itu boleh. Lain tak boleh. Nampak tak? Pakai baju pengantin boleh ke? Tak boleh pula. Kalau pengantin baju biasa pula, orang tak tahu mana pengantin. Tengok masuk pinggan. Berat lah. Ya, boleh lah pakai songkit, bubuk kiri kanan, tak ada masalah. Nampak tak? Ya, itu boleh untuk membezakan. Kerana pengantin dia raja sehari. Kan? Raja sehari itu tak ada masalah. Ya, nampak tak? Dan pengantin dia kena istiharkan diri dia itu sebagai pengantin, supaya nanti tak timbul fitnah. Orang tahu yang demo ni dah kahwin. Nampak tak? Mereka berdua ni dah berkahwin. Jadi sebab itulah kena lain daripada yang lain. Cuma ada istiadat itulah. Ya, kena kalau boleh hindarkanlah. Baik. Orang Melayu pun kita macam tu juga, sama. Benda-benda yang macam tu susah sangat nak tinggal. Dulu saya masa kecil-kecil, arwah opah je, kalau kami berhimpun ramai-ramai kat rumah ni, dia suka masak pulut kuning, pulut talam. Pulut kuning tu pulut talam, letak ayam golek tengah-tengah seketul. Ya. Kau biasa tak biasa? Ya. Dia pun pergi angkat dulang yang pulut kuning ayam golek tu, dia letak atas kepala anak cucu, dia berseru. Dia berseru. Kamu long esok, kamu besar nanti jadi orang baik-baik. Ya, dapat gaji besar, rumah besar, kereta besar, bini besar. Semua dia ni lah dia sebut kan. Dia seru je. Dia pergi pula anak cucu seorang ni pula, dia seru lagi pergi seorang-seorang. Ya. Masa tu kecil tak ada apa-apa, yang tahu nak makan pulut kuning, nak makan ayam golek. Cepatlah habis nak makan. Ya, itu je yang tahu. Ya. Lama-lama bila kita dah belajar ni, dah mengaji ni, anak cucu ramai belajar belaka ni, baru tahu benda tu benda yang bertentangan dengan akidah. Benda tak betul. Kita pun tegur, benda tu benda salah. Kamu jangan main lah, ni cucu nenek tu nenek moyang kamu dulu semua buat macam ni belaka. Nampak tak? Dia kata apa? Tok nenek moyang dulu dia pun buat benda macam ni juga. Dah biasa dah lama dah.
Susah nak buang benda-benda yang macam ni. Nampak tak? Susah nak buang. Apatah lagi kalau benda-benda yang dah orang kata tersebati dalam kehidupan mereka. Susah sangat nak buang. Jadi bila lama kita dah mengaji belaka, akhirnya benda tu orang tak nak amal dah. Ya? Akhirnya terbuang macam tu sajalah. Nampak bagaimana ramainya orang yang berilmu pada hari ini. Ya, orang mengaji, alhamdulillah, dia dapat nak bezakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana kaca, mana permata. Ya, itu kelebihan orang mengaji. Orang tak mengaji, tenggelamlah dia dalam kejahilannya. Tenggelamlah dia dalam kejahilannya. Ya. Jadi ini yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Bukan mudah. Sebab itulah Nabi sebut bada al-Islam ghariba wa sayaudu ghariba kama fi bada fatuba lil ghuraba. Nabi kata bermula Islam itu dalam keadaan asing, dan Islam itu akan kembali menjadi asing seperti mana zaman permulaannya, dan beruntunglah orang-orang yang asing. Ya, apa yang Nabi nak sampaikan itu dianggap sebagai satu benda yang asing, benda yang tak biasa dalam hidup mereka. Susah mereka nak terima. Sebab itulah mereka menentang apa yang Nabi bawa. Kenapa Nabi bawa suatu benda yang asing, suatu benda yang berbeza daripada fahaman mereka, kepercayaan mereka, akidah mereka. Mereka tak boleh nak terima, reject. Nampak tak? Sebab itulah Nabi mendapat tentangan yang hebat. Dan Nabi kata akhir zaman hari ini Islam itu akan kembali menjadi asing. Ya, Islam itu akan kembali menjadi asing sebagaimana pada zaman permulaannya. Macam mana pula Islam itu kembali menjadi asing? Sedangkan hari ini Islam dah berkembang sampai merata dunia. Di mana saja ada orang Islam, pergilah benua mana pun, negara mana pun, ada orang Islam. Ada masjid, ada musalla, ada surau, ada madrasah. Ya, ada orang beriman. Tiba-tiba Nabi kata Islam akan kembali menjadi asing. Macam mana Islam boleh jadi kembali asing? Bila mana orang nak beramal dengan Islam, orang nampak seolah-olah kita buat benda yang asing. Nampak tak? Nak buat program-program keagamaan, dia nak rasa pelik. Apa ramai-ramai berkopiah surau malam ni? Nampak tak? Apakah ramai-ramai bertelekung ramai-ramai ni? Ya, ada demonstrasi ke? Demonstrasi blackout ke? Nampak tak? Ya. Pelik, nampak pelik. Bila kita nak buat program-program keagamaan, nak buat ceramah, nak buat forum, majlis pengajian ilmu, nampak pelik. Nak buat pesta dangdut, tuan-tuan, orang kata, oi, bagus, ini baru first class. Ya. Nak buat fanfare, orang tak heran, oi, tak apa, boleh suka-suka. Ya. Nampak dan sebagainya lagi. Nampak tak? Ini yang berlaku, tuan-tuan. Bila mana akhir zaman ini orang nak beramal dengan Islam, orang nampak seolah-olah kita buat benda yang asing. Benda yang asing. Nak beramal dengan Islam pun orang nampak seolah-olah kita nak buat benda yang asing. Nak pergi sembahyang jemaah pun orang nampak kita seolah-olah kita buat benda yang asing. Masuk waktu sembahyang, kita nak sembahyang. You nak pergi mana? I nak pergi solat. You solat ke? Dia boleh tanya soalan macam tu, lempang jawapannya. Nampak tak? Dia boleh tanya kita, you solat ke? Nampak sangat dia tak sembahyang. Nampak sangat dia nak sembahyang, tak sembahyang. Ya, ada hamba Allah yang kita pernah pergi rumah dia. Ya, tanya kiblat pun tak tahu. Allah. Nak masuk maghrib, mula-mula minta sejadah, sejadah pun tak ada. Sembahyang ke? Tanya kiblat pula. Entahlah rasa ke Mekah. Memang ke Mekah, akal ke Kedah pula. Nampak tak? Pelik benar. Bila orang datang rumah dia nak semayang, rasa pelik. Kalau tuan rumah tu pun tak semayang, tak hiraukan waktu semayang. Nampak tak? Apatah lagi bila mana kita nak beramal dengan Islam, nak tutup aurat, ya, nak ajar anak-anak kita beramal dengan Islam, anak-anak kita rajin pergi surau, anak-anak kita berjamaah, anak-anak kita menuntut ilmu agama, ya, nak melaksanakan hukum hakam Islam. Orang nampak seolah-olah kita buat benda yang asing akhir zaman hari ini, tuan-tuan. Sedangkan benda itu pernah diamalkan sejak zaman Nabi SAW, diamalkan dalam kehidupan sahabat-sahabat Nabi,
Khulafa ar-Rasyidin dan sebagainya lagi. Hari ini bila mana kita nak beramal dengan Islam, orang nampak seolah-olah kita buat benda yang asing. Orang perempuan nak pakai tudung pun dia kata seolah-olah buat benda yang asing. You nak pakai tudung ke? You tak sayang dengan rambut you kan baru buat je rebonding you punya rambut. Nampak tak? Udah. Ya. Tak jadi nak pakai. Nampak tak? Payahnya nak beramal dengan Islam. Bila mana dianggap kita ni buat benda yang asing. Sedangkan itulah yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi menghadapi ancaman yang hebat kerana membawa satu benda yang asing. Dan Nabi kata fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang asing. Siapa orang asing tu? Kita lah. Kita orang asing. Di tengah-tengah orang tak mahu kat Islam, kita sayangkan Islam, sayangkan agama kita, sanggup berkorban untuk agama kita, sanggup pertaruhkan nyawa kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala ini, sanggup bersusah payah untuk agama Allah ini, tuan-tuan. Di tengah-tengah orang tak nak ke Islam, kita nak ke Islam, tuan-tuan. Tak nak. Negeri lain tak nak, Selangor nak. Nampak tak? Selangor nak, sayang orang Selangor, sayangkan agama. Ya. Bila adanya agama, tengok masjid-masjid hidup, surau-surau kita hidup. Ya, masyarakat beramal dengan Islam dan sebagainya lagi. Ada nakkan Islam, tuan-tuan, hari ini. Ya, orang sayangkan agama. Di tengah-tengah orang tak nak, orang tolak. Orang tak mau datang ke surau, kita datang. Orang tak mau hadir majlis ilmu, kita datang. Orang tak mau berjemaah, kita datang. Orang tak nak beramal dengan Islam, kita buat. Kita lah orang-orang yang beruntung, tuan-tuan. Walaupun kita adalah minoriti, bukan majoriti. Nampak tak? Beruntung kita ni kalau dibandingkan dengan orang lain. Ini kehebatannya. Ya, ini yang dikatakan keberuntungan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi ujian yang hebat, rintangan yang hebat. Tak ada jalan mudah nak berjuang dalam agama ni, tuan-tuan. Pastinya ada mehnahnya, ada tribulasinya, ada dugaannya, ada cobaannya. Ya, ini lumrah, ini fitrah dalam perjuangan. Tak ada kamu akan dihamparkan permaidani merah, paluan kompang, bunga mangga. Tak ada. Nabi tak berhadapan dengan laluan mudah untuk kerja-kerja dakwah dia. Pasti akan berhadapan dengan dugaannya, cobaannya. Orang tak suka, orang menyampah, dikatakan gila, melampau, ekstremis, pengganas dan sebagainya lagi. Ini lumrah dalam perjuangan. Jangan putus asa dalam buat kerja-kerja Islam ni. Jangan putus asa. Ya, jangan bersara. Ada ustaz nak bersara dalam buat kerja-kerja Islam. Keluar surat khabar lagi, nak pencet. Orang kampung teman pula tu. Malu rasanya. Ya. Mana ada istilah bersara dalam buat kerja-kerja agama ni, tuan-tuan? Tak ada. Ya. Cobaan tu, ujian tu biasa, fitrah. Memang itulah yang akan kamu hadapi sebagai pejuang Islam, sebagai seorang pendakwah. Itulah yang akan kamu hadapi. Tahanlah. Ini anak kena ejek di sekolah pun dah rasa hati. Ya Allah. Anak kena ejek. Saya cerita dalam khabar anak saya sentiasa diejek di sekolah. Itu pun nak merajuk. Allah, dakwah apa? Ya, buat malu je. Cakap pandai dalam TV. Ya, saya sebab tak keluar TV ya, pandai cakap. Sebab TV nyanyi memandai. Tak nak bersara dah. Allah. Bukan bersara tu, orang dah tak suka agaknya. Itu sebenarnya. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya. Walaupun begitu, dalam kehebatan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang mengancam perjuangan dakwah Nabi kita, ya, Nabi ada dua tonggak kekuatan. Yang pertamanya daripada isterinya sendiri, iaitu Siti Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi. Ya, isteri Nabi ni macam penaung kepada Nabi. Ya, kerana dia ini seorang usahawan, businesswoman yang berjaya. Ya, dia banyak membantu perjuangan Nabi dengan harta bendanya. Ya, di saat ketika mana penduduk Arab, kafir Quraisy ketika itu boikot terhadap Nabi, Khadijah banyak bantu Nabi. Untung kahwin dengan perempuan kaya, tuan-tuan.
Untung. Kenapa? Banyak membantu perjuangan Nabi, mengorbankan harta benda dia untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ini dilakukan oleh Khadijah. Nampak tak? Kita kalau suami kita orang susah, miskin, kita ni duit banyak, orang bereta, bantu suami kita. Nampak tak? Jangan kedekut. Ini tugas abang, ketua keluarga. Duit saya lah. Jangan. Bantu, reda. Dengan duit kita ni kita reda untuk bantu suami kita. Ya, suami kerja kerani. Kita pensyarah, perempuan isteri pensyarah. Gaji dekat 10,000. Suami dekat 1,500 je gajinya. Bantulah. Ini dah, abang kena tanggung saya. Beratlah. Nampak tak? Bantu, reda. Tengok macam mana Khadijah. Dia kaya raya, tapi dia reda harta benda dia digunakan untuk membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohilah Khadijah. Nak contoh siapa lagi? Nampak tak? Nak contoh siapa lagi? Itulah kehebatan yang ada pada Khadijah binti Khuwailid. Sebab itulah kita orang lelaki pun kalau nak cari jodoh, cari yang kaya juga. Kan Nabi kata tunkihu al-mar'ah al-arba'ah kan. Kahwinlah kamu perempuan itu kerana 4 perkara. Li jamaliha wa li maliha wa li nasabiha wa li diniha. Fadhfar bi zati din. Ya, kahwinlah kamu perempuan tu kerana 4 perkara. Pertamanya cantiknya, keduanya reta bendanya, ketiganya keturunannya, keempat kerana agamanya. Tapi utamakan yang kerana agamanya. Nampak tak? Maknanya cantik pun penting, kaya pun penting, keturunan yang baik-baik pun penting. Tapi yang paling penting ialah kerana agamanya. Nampak tak? Boleh cari perempuan kaya, tak ada masalah. Ya? Dulu pakai motor C70 yang lampu bulat tu. Bila kahwin perempuan kaya, pakai Mercedes mata bulat belalang pula. Nampak tak? Itu kelebihannya. Ya, kelebihannya. Jadi Aisyah ni banyak membantu perjuangan Nabi. Khadijah ni banyak bantu perjuangan Nabi. Ya. Di saat tengah diboikot, dipulau oleh orang Arab sendiri, kafir Quraisy, maka Khadijah ni banyak bantu perjuangan Nabi. Ya. Malangnya, ya, Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia. Ya, mati juga sudahnya. Ya, sampai ke usianya, maka dia pun meninggal dunia. Ya. Dan lebih membebankan lagi, orang yang kuat membela Nabi dari sudut apa namanya? Dari sudut politiknya, iaitu pak saudaranya Abu Talib pun meninggal pada tahun yang sama. Pada tahun yang sama juga. Tahun itu dipanggil tahun duka cita. Dikenali sebagai Husnul Hazn. Ya, apa namanya? Tahun berduka cita. Dia Amul Hazn, Amul Huzn. Ya, tahun berduka cita. Kenapa? Nabi kehilangan 2 orang yang paling dia sayang, iaitu yang pertamanya isterinya Khadijah, yang keduanya selang 3 bulan tak salah saya, baru meninggalnya Abu Talib bin Abdul Muttalib. Abu Talib ni yang banyak membantu perjuangan Nabi, walaupun dia tidak masuk Islam, tetapi dia pak saudara yang sungguh bertanggungjawab. Dia sayangkan Nabi ni. Dia menerima amanah daripada Abdul Muttalib, toknya. Dan dia jaga Muhammad ini lebih disayangi daripada anak-anak dia sendiri. Sebab itulah puak-puak kafir Quraisy tak berani nak sentuh Nabi Muhammad. Kenapa? Adanya Abu Talib ketika itu. Abu Talib orang yang berpengaruh. Walaupun dia itu tak Islam, tapi dia berpengaruh di kalangan orang Quraisy. Dia dikenali sebagai tokoh bangsawan juga di Mekah ketika itu. Jadi Nabi ni tak berani diusik. Kenapa? Kerana adanya Abu Talib. Yang boleh mereka buat, pujuk rayu Abu Talib je. Ya, mereka pergi jumpa Abu Talib, nasihat dia, pesan dia, kamu tolong pesan kepada anak saudara kamu tu. Pesan. Nampak tak? Jangan buat huru-hara dekat tempat kita ni. Jangan bawa ajaran sesat. Ya, jangan bawa ajaran melampau. Macam-macam lah dia pesannya. Abu Talib sampai pesanan bapak kafir Quraisy ni. Nabi kata apa? Nabi kata, kalaulah mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiri aku ni, untuk aku hentikan kerja-kerja menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala ini, sama ada aku mati ataupun aku akan teruskan perjuangan ini. Tegasnya Nabi. Walaupun dipujuk rayu, walaupun ditawarkan dengan tawaran yang hebat melalui Abu Talib, melalui pak saudara Nabi, cakap anak saudara kamu tu nak apa? Kalau dia nak jadi pemimpin, kami boleh lantik dia jadi pemimpin.
Kami boleh lantik dia sebagai ahli parlimen Mekah ataupun sekurang-kurangnya Dewan Undangan Negeri. Nampak tak? Sekurang-kurangnya Presiden Mekah ke, yang dipertua ke, apa sajalah, boleh kami lantik kalau dia nak jadi pemimpin. Kalau dia nak harta benda, kami boleh kumpulkan harta benda penduduk Mekah ni bagi dekat dia supaya dia jadi orang kaya, hartawan, jutawan. Boleh. Cakap je nak berapa juta, boleh bagi. Nampak tak? Ada masalah. Kalau dia nakkan wanita-wanita untuk memuaskan nafsu dia, kami boleh pilih mana-mana wanita yang cantik-cantik di Mekah ni bagi dekat dia. Yang cute-mute, yang gebu-gebu, Miss Universe Mekah, boleh bagi. Tak ada lah, tidak sejarah tak ada lah, boleh macam tu. Nampak tak? Ya? Dia boleh bagi. Kalau dia sakit, kami boleh sediakan tabib, doktor-doktor pakar yang terbaik. Nak ubati penyakit, cakap sakit apa? Jantung, tekanan darah, ya, apa namanya, kencing manis, gaut, cakap apa benda. Nampak tak? Apa saja dia nak, kami boleh sediakan asalkan dia tinggalkan kerja-kerja menyampaikan dakwah Islam. Itu dia tawaran yang hebat kepada Nabi kita, tuan-tuan. Ya. Ditawarkan takhta, ditawarkan harta, ditawarkan wanita, ditawarkan dengan tawaran-tawaran lain yang hebat. Apakah Nabi menerima tawaran yang hebat ini, tuan-tuan? Hari ini kalau ditawarkan kita orang kata dengan jawatan-jawatan tertentu, dengan tawaran untuk menjadi pemimpin, itulah yang dikejar, itulah yang dicari. Aku memang sepatutnya jadi pemimpin, sepatutnya akulah ketua di sini. Nampak dah. Orang memang berebut-rebut nak memegang jawatan, lobi sana, lobi sini, ampu sana, ampu sini, supaya dipilih menjadi pemimpin. Walaupun tak layak, nak juga. Nampak tak? Ini yang berlaku hari ini. Orang gila nak jadi pemimpin. Ya, bukanlah orang gila, gila nak jadi pemimpin. Ya, akibatnya hari ini memang ramai orang gila nak jadi pemimpin. Memang yang jadi pemimpin kita bukan nak ambil kuasa daripada orang gila. Kita bukan gila kuasa, tapi nak ambil kuasa daripada orang gila, tuan. Itu kena ingat. Sebab ramai orang gila jadi pemimpin hari ini kerana kegilaan mereka, berebut-rebut nak jadi pemimpin. Sedangkan Nabi tolak, walaupun ditawar dengan tawaran yang hebat. Kenapa? Demi perjuangan agama Allah ini Nabi tolak jawatan, Nabi tolak harta benda, Nabi tolak untuk memuaskan nafsu dia. Nabi tolak. Tidak ada apa yang boleh mempengaruhi perjuangan Nabi. Kerana ini perjuangan yang benar, tuan-tuan. Begitu jugalah kita. Ya, dalam kerja buat kita nak buat kerja-kerja Islam ni, walaupun apa jua rintangan, walau apa jua halangan, orang tak suka, orang menyampah, orang pulau, macam-macam orang nak buat pada kita, tapi jalan yang kita buat ini ialah jalan-jalan kebenaran. Kita tidak akan berpatah balik, tidak akan berputus asa. Kita akan teruskan perjuangan kita kerana ia adalah jalan perjuangan yang benar. Ini yang Nabi buat, yang perlu kita ikuti. Ya, Nabi dipujuk rayu, macam-macam mereka buat, tetapi Nabi menolak. Nabi menolak. Yang tegas Nabi tolak. Kalau kamu mampu letak matahari di tangan kanan aku, bulan pun di tangan kiri aku. Ya Allah, siapa yang mampu letak matahari dan bulan di tangan? Tak mampu. Tapi kata Nabi, kalau kamu mampu letak setara itu pun, Nabi tak akan berganjak, tuan-tuan. Nabi tak akan berganjak. Ini prinsip yang ada pada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun begitu, Abu Talib yang banyak membantu Nabi, yang banyak membela Nabi pun meninggal dunia pada tahun yang sama, tuan-tuan. Jadi kehilangan Abu Talib membawa kesan kepada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bila mana Abu Talib pergi meninggalkannya, maka ancaman-ancaman musuh semakin hebat. Ancaman-ancaman musuh semakin hebat. Bapak kafir kali ini mereka melakukan berbagai perancangan, bagaimana untuk menyekat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita segan kerana Abu Talib ada, yang banyak bantu Nabi, membela Nabi. Hari ini dia dah tak ada, dia bersorangan. Inilah masanya untuk kita musnahkan dia. Jahat kau kafir Quraisy, tuan. Nabi telah tidak dibantu dari sudut ekonominya,
dan dari sudut politik ketika itu, tuan-tuan. Ya. Kenapa kehilangan Khadijah dan juga Abu Talib, tuan-tuan. Walaupun Nabi bersedih, Nabi bersedih, tetapi Nabi tetap teruskan perjuangannya. Ya, Nabi tetap meneruskan perjuangannya walaupun tidak disukai oleh orang-orang di sekelilingnya. Akhirnya Nabi membawa diri bersama dengan sahabat-sahabat ke bumi Taif. Dia bawa diri ke Taif, berhijrah ke Taif. Malangnya orang Taif. Orang Taif tidak menerima perjuangan Nabi SAW, dakwah Nabi. Kerana berita Nabi nak ke Taif telah dibocorkan, telah diketahui oleh SB, Special Branch kafir Quraisy. Ada SB juga dulu. Ya. Mereka pergi beritahu pada orang Taif terlebih dahulu. Sebelum Nabi sampai, mereka dah beritahu nanti ada orang yang bernama Muhammad dengan orang-orangnya yang akan datang ke bumi Taif ini. Dia bawa satu ajaran yang bertentangan dengan amalan nenek moyang kita. Dia ni tak berapa betul sikit. Macam-macam lah dia kata. Kamu hala dia, jangan bagi dia masuk. Akibatnya bila mana Nabi nak masuk ke bumi Taif, Nabi dihalau. Nabi dibaling dengan batu sehingga dicederakan. Dicederakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Ya, darah Nabi dibuatnya. Ya. Sehingga Nabi terpaksa melarikan diri keluar daripada bumi Taif ketika itu. Ya, bumi Taif ketika itu, dan bersembunyi di sebuah kebun milik seorang Yahudi, tuan-tuan. Sudahnya situlah. Ya. Itu pun turunnya malaikat yang menjaga bukit ini, menawarkan kepada Nabi, kamu nak ke hempapkan bukit pada penduduk Taif ini? Kita lah kalau kita dah marah ke orang, kan. Orang nanya kita, orang cederakan kita, tiba-tiba datang malaikat, kamu nak aku terbalikkan bumi Bangi ni, aku hempapkan gunung ke bumi Bangi ni. Nak sangatlah marah benar aku pada bumi Bangi ni. Ya, nampak tak? Marah benar aku pada orang Bangi ni. Kalau kita lah, kita marah je pasal. Tapi Nabi tak. Nabi kata walaupun hari ini mereka penduduk Taif tidak beriman dengan agama Allah ini, tetapi satu hari nanti anak cucu generasi mereka pasti akan bersama dengan agama Allah ini. Itu dia wawasan Nabi. Ya, panjangnya pemikiran Nabi. Ya, dia tak fikir hari ini orang tak suka dia, tapi anak cucu dia mereka ini nanti akan bersama dengan perjuangan Nabi. Walaupun saluran satu semua tak nak terima, tak apalah, tapi saluran 2, 3 insya-Allah mereka ni akan bersama dengan kita. Akan datang saluran 4 dan 5 insya-Allah. Inilah yang akan memenangkan Islam, tuan-tuan. Janganlah risau sangat. Nampak tak? Baik. Jadi itulah bila mana dakwah Nabi ditolak, bila mana Nabi kehilangan orang yang membela perjuangannya selama ini, maka ketika itulah Nabi dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi udahlah sedih kehilangan orang yang dia sayangi, ditekan, menghadapi tekanan yang hebat pula oleh musuh-musuh yang ada di sekelilingnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala bawa Nabi berjalan, untuk menghilangkan sedikit kedukaan yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bermulalah apa yang dinamakan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi bukan berjalan sendiri, Nabi diperjalankan. Ingat, ya, Nabi diperjalankan. Ya, subhanallazi asra bi 'abdihi. Ya, maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya. Ya, Nabi yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu, bukan Nabi berjalan sendiri dah. Nampak tak? Ya. Sebab itulah semua itu berlaku di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi dibawa berjalan ke mana? Nun, Masjidil Aqsa nun. Jauh nun. Dia sebulan perjalanan dengan unta zaman tu, tuan. Tapi satu malam dia dah sampai dah. Sehari semalam Nabi dah selesai dah tugasnya di ketika Isra wal Mi'raj. Jauh tu. Ya, boleh ke? Macam mana tu? Ya Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mengatasi segala-galanya. Ya, semuanya di bawah kekuasaan Allah.
Kita kena ingat apa saja yang ada pada diri kita ini pun, ya, bergeraknya kita, berjalannya kita, berkedipnya biji mata, apa namanya, kelopak mata kita ni, bernapasnya kita ni, menuturnya bicara kita ini, bergeraknya tangan kita ini, ya, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Taala tak izinkan kita berjalan, kalau Allah Taala tak izinkan kelopak mata kita ini ditutup, macam mana agaknya? Terbuka je biji mata kita. Tidur ke jaga tu tak dapat beza. Nampak tak? Ya, kalau Allah Taala tak izinkan, tak izinkan tangan kita ni bergerak, dah macam tu je tangan kita dah ni. Kena stroke tu. Semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Ya. Semuanya berlaku dengan kekuasaan Allah. Allah Ta'ala lah yang memperjalankan kita. Allah Ta'ala lah yang menjadikan kita tak mampu berjalan. Allah Ta'ala lah yang menyihatkan kita. Allah Ta'ala lah yang menyakitkan, memberikan kesakitan kepada kita. Bahagia deritanya, kaya miskinnya, semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ada kuasa, tuan-tuan. Ya, setakat Allah Ta'ala nak bagi jalan Nabi bukan sekadar ke Masjidil Aqsa, ke merata tempat boleh, nak pergi London pun boleh, nak pergi Tokyo pun boleh. Tapi Allah Ta'ala tak pilih tempat tu kerana tidak ada kemuliaannya. Yang ada di Masjidil Aqsa ketika itu, tempat yang menjadi kiblat pertama bagi orang Islam, ya, di Masjidil Aqsa. Nampak tak? Itu di situ yang tempat yang mula-mula sekali yang apa namanya, yang diperjalankan Nabi kita, tuan-tuan. Ya, kalau macamlah, walaupun benda tu nampak mustahil, macamlah seorang kanak-kanak, kata Syekh Muhammad Muqtawal Asy'arawi ini membuat perumpamaan sebagaimana seorang kanak-kanak, budak-budak yang baru pandai merangkak, berjalan pergi ke gunung Himalaya sana, gunung Everest. Ya, mustahil ke tak mustahil? Mustahil. Budak takkan boleh banyak gunung pun. Ya, mati beku budak tu. Nampak tak? Begitulah. Ya, kalau Allah Ta'ala boleh memperjalankan hamba-Nya sampai ke sana dengan kekuasaannya, Allah Ta'ala juga mampu untuk bagi budak-budak yang tak mampu, yang tidak berkemampuan itu untuk sampai ke puncak gunung Everest, tuan-tuan, dengan kuasa Allah. Nampak tak? Nampak tak? Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sampailah Nabi ke Masjidil Aqsa. Ya, sampailah. Ya, sampai di sana Nabi menjadi imam kepada nabi-nabi yang ada ketika itu. Kerana di Aqsa itu tempat berhimpunnya kebanyakan nabi-nabi daripada golongan Bani Israel. Kena ingat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi seterusnya, banyak yang daripada situ, tuan-tuan. Ya, daripada golongan Bani Israel. Jadi Nabi mengimami golongan nabi-nabi di situ. Dan daripada situlah Nabi dimi'rajkan, naik ke langit, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situlah barulah disyariatkan, ya, ibadah solat kepada kita, tuan-tuan. Ya, ibadat solat kepada kita. Yang asalnya ibadat solat ini 50 kali sehari semalam. 50 kali sehari semalam. Ya, tapi bila mana Nabi turun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6, Nabi Musa pesan, umat kamu lemah, tak mampu nak buat ni, gila minta kurang. Naik balik Nabi, jumpa dengan Allah Ta'ala, kurang daripada 50 jadi 45, turun. Nabi Musa kata tak mampu lagi, pergi naik minta kurang lagi. Udah je 9 kali naik turun juga. Daripada 50, 5 je sudah hanya. Yang 5 ni pun Nabi Musa kata umat kamu lemah, tak mampu nak buat, pergilah minta kurang lagi. Nabi kata, aku dah malu, dah segan nak jumpa Tuhan. Dah 9 kali. Bayangkan kita keluar masuk ke rumah Cik Syamsul sampai 9 kali. Apakah head muka kamu je datang rumah aku hari ni? 9 kali, 10 kali ni. Ya, habis dah berat rumah aku. Ya, habis dah gula rumah aku macam ayo untuk kamu je. Sehari 9 kali. Malu tak malu? Seganlah. Bukanlah Nabi tak nak jumpa Allah. Nabi memang nak jumpa Allah, tetapi Nabi seganlah. Ya, kenapa? Nak mengurangkan benda yang sama sampai 9 kali. Minta benda sama pula tu. Pergi rumah minta duit, pergi rumah pinjam duit, Seganlah. Nampak tak? Malulah kita.
Kerana dah banyak kali dah. Kerana kita tahu Cik Samsul ni duit banyak, dia minta duit ke dia je. Nampak tak? Contohlah. Contoh. Nabi dah segan dah. Jadi 5 tu. Jadi itulah 5 yang disyariatkan pada kita. Tapi betul lah kata Nabi Musa AS, umat kamu Muhammad lemah, tak mampu nak buat yang 5 ni. Betul ke tak betul? Betul sangat. Apa kata Nabi Musa tu tuan? Berapa ramai yang tak semayang hari ni? Berapa ramai yang tak pedulikan masuk tak masuknya waktu semayang? Berapa ramai yang tak reti semayang? Bukan tak semayang, tak reti semayang. Ya, tak reti semayang. Semayang pun main ikut-ikut je. Semayang pun seminggu sekali. Yang teruk lagi setahun 2 kali. Main raya je. Sebab tu sebab baju raya. Kalau tak ada baju raya, tak semayang. Nampak tak? Ya. Ramai yang tak reti semayang lagi. Ni semayang ni berapa kali berrakaat dia? Sampai semayang pun tanya berapa rakaat. Nak baca apa ya? Ramai lagi tuan-tuan. Yang tidak ada, yang tak semayang, yang tak reti nak semayang. Yang tak semayang, bersepah. Bukan budak-budak muda, budak-budak tua pun ramai. Ramai. Duduk melepak kedai kopi, main dam haji. Berapa kali pergi haji pun kita tak tahu. Semayangnya tidak. Ni nak masuk Ramadan nanti. Puasa dia jaga, semayang dia tak jaga. Ramai. Puasa jaga sungguh, telah liar pun tak nak. Takut telah liar, takut batal puasa. Kentut pun dah. Kentut pun dah faham tadi, takut batal puasa. Kemut-kemut dah kentut. Ya Allah. Jahil ngaji tak nak. Suruh ngaji tak nak. Nampak tak? Tu yang berlaku. Sudahnya, jaga sungguh puasa, tapi semayangnya tidak. Maghribnya tak ke mana, Isya tak ke mana, subuh tak ke mana, Zuhur Asar tak ke mana. Akhir zaman hari ni tuan-tuan, ya, soal semayang ni dipandang remeh. Ya, anak tak semayang pun tak apa, budak lagi. Ya. Sedangkan Nabi kata suruhlah anak kamu semayang ketika mana umurnya 7 tahun. 7 tahun disuruh dah, betul tak? Suruh. Budak darjah 1, 7 tahun suruh. Ya, adik semayang adik, dah masuk maghrib. Ya, dah masuk maghrib semayang. Suruh dia semayang, suruh. Dia semayang cara dia lah, semayang budak. Nampak tak? Atas tujuan untuk didikan, tarbiyah. Sebab tu disuruh. Wadribuhum, kata Nabi, pukullah mereka kalau mereka tak semayang ketika mana umurnya 10 tahun. 10 tahun dah jam 4. Dah jam 4 kalau tak semayang boleh pukul. Pukul tak mengajar lah, jangan flying kick pula. Apa kena lebam anak kamu ni? Tak semayang ustaz, saya flying kick sekali. Ya Allah. Bukan macam tu nak mengajarnya, ya. Budak ni kita angkat rotan pun dia takut dah. Pegang hanger, ni tak semayang ni, tak semayang. Pegang tali pinggang ni, nak kena sebat ni kalau tak semayang. Kelang kabut dah pergi ambil semayang dia. Kadang-kadang tak sempat ambil semayang, terus semayang. Takut dia. Nampak tak? Ajar dia umur 10 tahun. Ini kita biar je lah budak lagi. Ya. Budaknya sampai umur 40 tahun pun tak semayang. Ya, Nabi kata 7 tahun suruh, 10 tahun pukul. Kalau dah 40 tahun tak semayang-semayang juga pun nak buat. Ya, nak buat apa? Hak tu yang flying kick tu. Nampak tak? Hak tu yang kita karate kick ke? Belasah kan, itu yang kita gayung kan. Umur 40, 50 tak ada reti nak semayang lagi. Ya, sibuk nak cari hiburan lagi. Sibuk nak cari seronok lagi. Sampai lupa tiga semayang. Sampai lupa ke masjid, ke surau. Itu yang berlaku tuan-tuan. Ya, hari ini orang mempermudahkan soal semayang. Tak dititik beratkan. Ya, majikan. Pastikan ya, orang yang bekerja di bawah anda semayang, jaga waktu semayang. Ya, jaga waktu semayang. Saya tadi hadir Mesyuarat Agung Unicap. Tadi saya baca doa tu. Saya tertarik dengan apa yang menjadi tema yang disebut oleh pengurusi Unicap tu. Dr. Wan Mutar, dia kata
untuk menjadi Muslim yang sejati katanya. Ya, bagaimana untuk menjadi Muslim yang sejati, yang menjadi orang kata macam pegangan tema lah kepada pekerja-pekerja handicap itu sendiri. Apa letuk? Ya, mana pekerja sejati ni mereka yang taat kepada perintah Allah, yang jaga semayang dia, jaga auratnya, jaga pantang larangnya, sempadan dalam agamanya. Itu yang dikatakan orang yang pekerja yang taat kepada perintah Allah, yang sempurna imannya. Nampak tak? Baik. Jadi itu solat. Sebab itulah pentingnya solat ni. Solat ni Nabi kata tiang agama. As-salatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamad-din. Man tarakaha faqad hadamad-din. Orang yang semayang ni Nabi kata mendiri seumpama dia mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan semayang seolah-olahnya dia meruntuhkan agama. Kerana semayang itu adalah tiang seri agama. Semayang tak ada, runtuh agama. Rumah kalau tak ada tiang macam mana tuan-tuan? Roboh. Begitulah agama akan musnah, akan hancur kalau orang Islam tak semayang. Hancur agama dia. Tengoklah orang-orang yang tak semayang macam mana kehidupan dia tuan-tuan. Beza orang semayang dengan orang tak semayang ni. Boleh tengok. Beza tuan-tuan, hancur habis hidup dia. Kenapa? Agama dia. Dia tak peduli dah buat agama ni. Kenapa? Dia tak semayang. Tapi orang yang semayang ni dia jaga. Kenapa? Dia orang yang semayang, dia orang yang taatkan perintah Allah, orang yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelebihan orang semayang tuan-tuan. Kenapa? Orang semayang ini umpama orang yang mendirikan agama, meneguhkan agama di dalam kehidupannya. Ini kelebihannya. Sebab itulah Nabi dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni juga diperlihatkan bagaimana ada satu golongan yang mana dia ambil batu, dihempapnya di atas kepalanya sampai pecah. Dah pecah, tumbuh balik. Bila dah tumbuh kepala dia ambil batu, dihempapnya balik, pecah balik. Bila dah pecah, tumbuh, hempak balik dengan batu yang besar. Sampai begitulah, sampai sudahnya. Apa kehennya? Inilah golongan yang meringan-ringankan soal sembahyang, yang tak memedulikan soal sembahyang. Rasa nak sembahyang, dia sembahyang. Rasa tak nak, lebuh. Suka-suka dia je. Ini syariat Allah, bukan syariat kita tuan-tuan. Ini perintah Allah. Sembahyang ni kena buat. Tapi oleh kerana dia memandang ringan perkara ini, itulah akibatnya di akhirat nanti. Nabi diperlihatkan kepada golongan ini, golongan yang tak jaga sembahyang ni tuan-tuan. Ya, tak jaga sembahyang dia. Sudahnya macam tu lah. Jadi elakkanlah kalau boleh. Ya, dan asuhlah anak-anak kita supaya menjadi mereka yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian di dalam perjalanan Mi'raj Nabi SAW, Nabi diperlihatkan dengan berbagai-bagai peristiwa tuan-tuan. Kalau nak cerita ni panjang lagi ni tuan-tuan. Ya, boleh tunggu ke? Tunggulah dia. Dalam 11.30 kita habis lah, InsyaAllah. Yang pertamanya Nabi diperlihatkan satu kaum yang menanam benih pada suatu hari. Kemudian tumbuh subur dan diketamnya buahnya pada hari itu juga. Dan setiap habis diketam langsung berbuah kembali. Lalu diketamnya lagi. Begitulah keadaannya secara berulang-ulang. Itulah mereka para mujahid yang berjuang membela dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan mereka dilipat gandakan sampai 700 kali. Allahu Akbar. Nabi diperlihatkan satu kaum yang tanam satu pokok terus berbuah. Bila dipetik buah tu berbuah lagi. Dipetik buah tu berbuah lagi. Ya Allah, seronoknya kita tuan. Gugur doyan, putih gugur, berbuah balik. Gugur langsung, putih balik. Berbuah balik. Gugur dia, seronok. Putih doyan kita tuan. Ya. Nak makan rambutan. Petik, kait buah rambutan, tumbuh balik, kait, tumbuh balik, kait, tumbuh balik. Seronok tuan. Ya,
No, kita makan buah tu. Ya, buah apa pun. Itulah perumpamaannya. Nikmat rezeki yang tak putus-putus kepada siapa? Kepada mereka yang berjuang dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka yang membela dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kebaikannya Allah taala lipat gandakan sampai 700 kali ganda, tuan-tuan. Allahu akbar. Maknanya tak rugi. Tak rugi bila mana kita buat kerja-kerja kebaikan ni. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Jangan kita rasa rugi, jangan kita rasa buang masa. Isu buang masa betul tentang surau ni. Tak ada apa sangat pun. Kan yang boleh duit masuk pun, duit keluar ada orang tak derma. Nampak tak? Jangan rasa rugi bila mana kita buat apa jua kebaikan. Jangan rasa rugi, tuan-tuan. Walaupun kadang-kadang orang tak terima seruan kita, orang membenci kita, jangan kita rasa rugi. Kerana kita buat benda yang betul, kita buat benda yang baik. Ya, kita nak tawarkan benda yang baik, orang tak nak. Nak tawarkan, menghapuskan tol, orang tak nak. Jangan marah, tuan-tuan. Ya, kita nak turunkan harga kereta, orang tak nak. Jangan marah, tuan-tuan. Ya, kita nak turunkan harga minyak, orang tak nak juga. Hei, pelik benar rasanya. Ya, jangan marah, tuan. Jangan putus asa. Tak apa, kita usaha lagi. Nanti segala-galanya kita turun. Nampak tak? Yang sekarang ni banyak yang dah naik, tuan-tuan. Ya, rokok dah naik dah 3 kupang nak cerita. Tapi farmasi tak jual rokok, tak apa. Nampak tak? Ya, tengok ceritanya lah. Nak naik 3 kupang. Tak apalah, orang tak ramai isap rokok. Nampak tak? Banyak lagi lah benda-benda lain akan naik. Tunggulah. Tapi kita buat benda baik. Jangan kita rasa rugi, menyesal bila mana kita buat benda baik. Benda-benda untuk agama Allah Subhanahu wa taala ni, tuan-tuan, tidak ada kerugiannya. Biarpun kita berpenat lelah, tak tidur malam, bersusah payah, tetapi untuk agama Allah Subhanahu wa taala tidak ada kerugiannya. Ya, malah Nabi mengutamakan golongan ini lebih hebat daripada mereka yang beribadah. Ya, orang yang berjihad fi sabilillah, satu hari berada di medan jihad lebih baik bersemayam 70 tahun di rumahnya, tuan-tuan. Itu Nabi sebut dalam hadisnya, tuan-tuan. Ya, mereka yang berada satu hari, berada di medan jihad satu hari, lebih baik daripada solat dan qiyamul lail selama sebulan, tuan-tuan. Itu perumpamaan orang yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perjuangan hari ini berbeza-beza. Kita tak perlu nak angkat senjata dah, tuan-tuan. Angkat bendera je. Nampak tak? Walaupun perjuangan kita macam tu, walaupun tak diterima, walaupun dengan susah payahnya, yakinlah bahawa Allah Ta'ala akan menerima amalan kita, ibadah kita. InsyaAllah, tuan-tuan. Jangan kita rasa rugi, jangan kita rasa menyesal bila mana kita buat kerja-kerja Islam, kerja-kerja untuk surau, kerja-kerja untuk kerja-kerja agama ni. Jangan rasa rugi, tuan-tuan. Ya, insya-Allah, ya, Allah Taala akan balas dengan melipat gandakan lagi amalan kita itu. Itu yang pertama. Yang keduanya, ada pula kaum yang kepalanya dipukul dengan batu. Ini tadi bagi mereka yang apa namanya, mempermudahkan soal sembahyang itu. Yang ketiganya, kaum yang hanya ada secawat kain untuk menutup alat pengeluarannya yang depan, dengan secawat kain untuk menutup alat pengeluarannya yang di belakang, saling berkeliaran seperti unta dan kambing yang sedang digembala. Yang mereka makan adalah tanaman berduri serta pahit rasanya, serta bara api neraka jahanam dan batu-batunya yang panas. Itulah mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Ya, dihinakan orang yang tak keluar zakat ni. Pakai spender, pakai cawat je, tutup depan, tutup belakang. Macam binatang-binatang gembalaan. Makan batu-batu daripada neraka. Ya. Makan tanaman-tanaman yang berduri, yang menyakitkan. Inilah balasannya bagi mereka yang tak keluar zakat. Income tax bayar. Income tax, punya takut. Tak bayar lagi lah ni. Ni berapa hari je lagi ni. Ya, sibuk. Zakat tak pernah dihiraukan. Dia bayar zakat fitrah je. Sebab nak raya. Zakat harta, zakat pendapatan, dan zakat-zakat yang lainnya, apa pun tak pedulikan. Ya, tak pedulikan.
kita cerita, kita kadang-kadang kena kempen. Kadang-kadang orang tak sedar dia kena bayar zakat. Tak sedar dia. Dah cukup nisabnya, dah cukup haulnya, kena bayar lah. Nampak tak? Ini kewajipan dalam agama. Kalau tak cukup, tak ngapa. Kalau dah cukup, kena bayar. Hari ni nak bayar zakat, ada masalah ke? Pergi je pejabat zakat. InsyaAllah kita di Pusat Islam UKM akan minta satu cawangan, ya, antara branch lah, lembaga zakat Selangor di masjid tu. Nanti dalam proses nak siap dah tu, ya, akan ada pejabat di sana. Siapa nak bayar zakat rata, pergi. Nak buat kira-kiraan je pun pergi sana, ya. Kalau zakat pendapatan, kita dah start macam UKM, dah ada buat potongan gaji, ya, tak ada masalah. Kalau zakat rata banyak sangat, pergi ke sana, kira berapa saya kena bayar ni. Nampak tak? Ya, klinik ada berapa, farmasi ada berapa, kira. Nampak tak? Contoh. Nampak tak? Tapi kita percaya tu okey dia boleh zakat. Baik. Kemudian beliau disaksikan juga kaum yang di mukanya tersedia daging yang masak dan nyaman, yang terletak dalam periuk, dan ada pula daging yang mentah lagi busuk dalam periuk yang lain. Tapi mereka makan daging yang mentah lagi busuk dan meninggalkan daging yang lazat, yang baik lagi nyaman itu. Inilah lelaki daripada umatmu yang punya isteri yang halal lagi baik-baik, tapi juga mendatangi wanita lain, bermalam dengan wanita itu sampai pagi. Begitu pula wanita yang meninggalkan suaminya yang halal dan baik, lalu mendatangi lelaki lain, ia pun bermalam dengan lelaki itu sampai pagi. Inilah, ya, golongan lelaki dan perempuan yang ada suami, yang ada isteri masing-masing, yang ada suami masing-masing, tetapi memilih jalan haram, jalan untuk berzina. Nak dapat keseronokan, isteri ada tapi masih lagi melanggani pelacur-pelacur, masih lagi berzina dengan wanita-wanita yang bukan mahramnya. Isteri ada kat rumah. Macam mana Ustaz, isteri tak nak? Ayuh pula, isteri tak nak, minta lah isteri nak tambah seorang lagi. Apa payahnya? Kan, boleh kan? Boleh tak? Jangan ganggu belakang pun. Isteri siapa saya tak tahulah. Nampak tak? Saya baru ni terima satu dalam Facebook, saya terbaca. Sahabat saya tulislah. Sahabat saya di Seksyen 16. Ya, dia kata bertemu dengan sahabat yang baru saja menikah seorang lagi. Kenapa? Kerana isteri dia sentiasa berasa dingin terhadap dirinya. Oh, dia cerita macam tu. Ya, akibat kedinginan itu dia memendam rasa setiap hari, melihat ke dinding, mengira cicak-cicak yang ada. Setiap malam itulah kerjanya. Kenapa? Isteri sentiasa berada dalam keadaan dingin. Nampak tak? Lalu nak dikatakan nak katakan rezeki kepada dia, bertemu dengan seorang wanita yang berjawatan tinggi, lagi kaya raya, yang memang nak mencari seorang suami walaupun dimadukan. Maka dia menerima peluang perempuan itu dan telah pun berkahwin. Nampak tak? Dan kini dia tidak kedinginan lagi. Itu sudahnya. Ambil ubat. Ni cerita dalam Facebook, bukan cerita saya. Nampak tak? Cerita kawan saya. Ya, ini berlaku. Maka jagalah. Sebenarnya jagalah hubungan suami isteri ni. Ya, penuhilah benda yang menjadi zahir dan batinnya. Barulah orang kata rumah tangga kita ni bahagia. Ya, kadang-kadang duit banyak, harta banyak pun, tetapi zahirnya saja yang hebat, batinnya tak hebat, tak jadi juga. Jadi biarlah benda kedua-duanya seimbang, tuan-tuan. Ya, seimbang. Bukan saya nak salahkan orang yang berpoligami. Tak salah. Poligami tak salah dalam Islam. Ya, tetapi jaga hubungan antara suami isteri itu lebih penting. Jangan mencari jalan-jalan yang haram. Kenapa suami memilih jalan yang haram? Kerana isteri tidak dapat memberikan, ya, sesuatu yang dikendaki oleh si suami. Nampak tak? Ya, tak dapat. Dia tak dapat keseronokan itu, tak dapat kebahagiaan itu, dia tak dapat. Maka menyebabkan dia pun cari jalan lain. Ini yang bahaya, yang banyak jadi hari ini. Dengan bini orang, nak dadah orang, janda orang, semua jadi belaka hari ini. Akhir zaman hari ini habis orang terbalik, tuan-tuan. Ya, di pejabat, di tempat kursus, ya, kursus seminggu. Ingat, sudah seminggu tu macam-macam boleh jadi kadang-kadang. Banyak sangat dah cerita yang bukan-bukan ni. Jadi penuhilah hajat mereka. Ya, apa saja layanilah mereka elok-elok. Ya, jangan banyak sangat kainahnya. Jangan banyak sangat songehnya.
Ni dah ada je yang tak kena. Ya, ada je yang tak betul. Ya, belikan kembung pun tak betul. Asyik-asyik kembung dah. Kembung perut saya ni ha. Nampak tak? Merungut panjang. Ya. Belikan pari pun tak kena. Beli udang pun tak kena. Beli sotong pun tak kena. Semua tak kena. Habis apa? Ni kita makan kat luar je lah. Allah, tu sudahnya. Ya, otaklah kepala hari-hari makan kat luar kan. Ya, kita nak makan air tangan isteri tu. Ya, nampak tak? Macam tu makan air basuh tangan saya je lah katanya. Sudah je. Itu betul benda ini. Nampak tak? Bukan masalah air basuh tangan. Keberkatan itu beringat puan-puan. Ya, bila anak-anak suami dia makan daripada apa yang kita sendiri masak dengan penuh kasih sayang, dengan penuh keikhlasan, itulah yang merapatkan hubungan. Itulah, orang kata di situlah adanya keberkatan dalam hubungan suami isteri dengan anak-anak. Ini asyik-asyik makan kat luar je. Sikit-sikit mamok, sikit mamok, maplem. Macam rumah dekat kedai mamok. Nampak tak? Kesana je kerjanya. Ya. Mereka tu masak ada ke dengan kasih sayang? Nak tanya. Ada? Ya, mamak tu masak Maggi goreng dengan penuh kasih sayang. Ada? Tak ada. Yang ada yang boleh buat siapa? Isteri kita di rumah. Masak kari, masak ikan goreng, telur goreng, bagi makan. Nampak tak? Dengan penuh kasih sayang. Itulah yang merapatkan hubungan. Kerana di situ ada keberkatan. Macam kita masak masakan mak kita. Kan? Kenapa bila masakan ibu ni best. Mak masak sedap. Pasal apa? Ya, padahal mak masak biasa je. Kan? Tapi kalau balik kampung pelahapnya kalau mak masak sedap, mak masak sedap, mak masak. Nampak tak? Padahal kan masakan belanak masin, bulan-bulan kampung, kuah kari daging, sempur-sempur je tapi dia masak sedap. Kita orang Pekan ni makan sepinggan je. Standard lah sepinggan. Ya, tak bisa dah kurus lah sepinggan tu. Nampak tak? Kadang malam tak makan. Ya, saya dah kira beli ubat empedu bumi dia dah. Gula dah tinggi kat farmasi kawan kita ni. Nampak tak? Dah makan pun sepinggan dah. Malam kadang tak makan nasi. Kadangnya gula tinggi pula. Kan? Tapi kalau balik kampung, mak masak tak beli dah. 3 pinggan dengan dah. Ya Allah, laparnya kita. Kenapa? Ya, kenapa? Kerana dia masak dengan penuh kasih sayang, keikhlasan tuan. Kita on the way nak balik kampung, dia telefon, "Long, kamu dah makan ke belum?" "Belum lagi." "Tak apa, mak masak. Kamu jangan berhenti mana-mana, makan kat rumah je." Dia pesan kepada saya. Ya, tak apa dah. Pukul 12 malam kita sampai, pukul 1 pagi kita sampai, makan nasi dia masak tuan. Ya, bukan saya je kelapar, anak saya kebulur lagi. Ya Allah, buat dia makan. Sedap dah opah masak, sedap dah opah masak. Ya, kenapa dia masak dengan kasih sayang? Nampak tak? Dengan penuh keikhlasan. Sebab itu saya kata, isteri-isteri masak. Tak tahu masak, belajar masak. Kursus masak. Dan suami kita suka makan apa? Terpoyok ikan batin. Belajar masak. Beli ikan batin kat Pahang. Bawa balik, masak. Suami suka, hari-hari ikan batin je. Nampak tak? Ya? Terpoyok, kemana muka pun namanya poyok lah. Sudah je. Ya? Takkan masalah. Kerana itu dia suka. Dia suka kan. Nampak tak? Belajar. Kerana itu ada keberkatannya di situ kan. Barulah hubungan tu baik. Ya? Isteri pandai masak ni sebagai satu kaedah untuk tackle suami sebenarnya. Ya? Betul. Ya? Saya peribadi lah memang suka kalau isteri saya masak daripada makan dekat luar. Ya? Kalau isteri masak, memang saya. Kalau makan luar kadang-kadang macam-macam cita rasa kita yang kadang berbeza-beza. Macam isteri dia dah tahu dah cita rasa kita. Dah lama lah kita kahwin dengan dia, kita dah tahu. Dia baru-baru tu memanglah kurang sikit, tapi dah lama ni tahu dah. Cik abang ni tahu dah dia suka makan apa. Nampak tak? Tahu dah dia suka apa. Nampak tak? Kegemaran dia, favourite dia dah tahu dah. Nampak tak? Dia ni biasalah orang Perak, poyok, gula terpoyok tu memang favourite dia lah tu. Nampak tak? Sudahnya. Ya, kerana kita lebih mengetahui. Jadi jaga hubungan. Dengan eratnya hubungan suami isteri ni insya-Allah. Tak cari lain dah, tapi oleh kerana ada masalah-masalah, itu yang cari lain tu. Itu yang buat kerja jahat tu. Itu yang buat kerja jahat tu tuan-tuan. Ya. Kadang-kadang kita suami ni bukan nak sangat kahwin seorang lagi, walaupun standardnya memanglah nak kan.
Nak kan? Ada tak nak ke? Kalau ada tak nak tu, masalah lah. Ada problem lah. Bagi cucuk ke apa ke kan? Nampak tak? Fitrah. Kalau orang lelaki nak kahwin seorang lelaki tu fitrah. Tapi oleh kerana yang satu kat rumah tu dapat memenuhi tanggungjawab dia, memuaskan dia, cukup dah rasanya. Yang satu tu pun dah rasa cukup dah. Macam empat kahwin empat dah. Kalau kahwin satu rasa macam kahwin empat dah. Nampak tak? Jadi dia takkan cari lain ni. Takkan cari lain. Saya bagi tips ni perempuan. Nampak tak? Tapi oleh kerana ada yang tak kena, ada yang kurangnya, ini yang mula ngintai sana, ngintai sini. Ataupun kadang-kadang rezeki lelaki lah kan? Nak tambah seorang lagi, dua lagi, itu rezeki dia. Kadang-kadang isteri dah baik, tapi dia dapat seorang lagi yang lagi baik. Nampak tak? Macam kawan kita lah. Nampak tak? Ya? Nampak? Macam ustaz kita lah, dah 3 dah. Ustaz Ibn Ai, dah 3. Rezeki dia dah baik, dapat isteri yang baik. Pertama baik, yang kedua baik, dapat yang ketiga pun baik. Isteri pertama, kedua, kiri kanan lagi. Dia tengah mempelai pengantin itu. Masya Allah. Ya, payung emas tuan-tuan. Payung emas. Tak nak payung emas? Boleh juga gading sesak kan. Baik. Jadi Islam melarang. Sebab itulah Islam melarang perzinaan. Kerana syariat menjaga maruah keturunan manusia ini. Hifzun nasab. Menjaga memelihara keturunan ini. Bila mana berlaku perzinaan, maka menyebabkan berlakulah gejala-gejala yang tak baik. Lahirnya anak-anak luar nikah yang terlalu banyak pada hari ini. Buang sana, buang sini. Ini berlaku tuan-tuan. Ini membawa kesan yang buruk kepada masyarakat kita, keturunan kita, generasi kita, akibat daripada kejahatan manusia yang berzina ini tuan-tuan. Jadi untuk mengelakkan benda-benda ini, maka seorang suami, seorang isteri perlu memahami apa itu amanah dan tanggungjawab mereka dalam kehidupan berumah tangga. Kena tahu apa tanggungjawab dia, kena tahu apa amanah dia. Jangan lari daripada amanah dan tanggungjawab tersebut. InsyaAllah selamat dunia akhirat. Kemudian Nabi diperlihatkan seorang lelaki yang mengumpulkan seberkas kayu dan dia sudah tidak kuat mengangkatnya, tetapi masih juga ditambahnya. Nabi diperlihatkan seorang lelaki yang mengangkat seberkas kayu. Dia ambil kayu, dibubuh belakang dia. Dah tak larat nak angkat dah, dia ambil dibubuh lagi. Berat dah tak larat nak rebah dah, dia ambil dibubuh lagi. Tak larat lagi, tak larat lagi dibubuh. Lagi tak larat lagi dibubuh. Pelik no rupanya. Inilah kata Nabi, kata Jibril alaihissalam, seorang yang menanggung amanah daripada manusia, yang mana dia dah tak mampu dah nak tunaikan amanah itu, tetapi dia masih juga nak menanggung-nanggung akan amanah tersebut. Dia dah tak larat dah tak boleh nak buat dah. Di luar kawalan dia dah, kemampuan dia, di luar kemampuan dia dah. Tapi dia nak juga jawatan itu dan ini. Tak cukup mengurusi surau, nak juga mengurusi taman. Tak juga mengurusi taman, JKK pun nak juga. Tak cukup tu lagi, mengurusi PIBG sekolah pun nak juga. Apa lagi, mengurusi kelab berbasikal pun nak juga. Mengurusi kelab berkuda pun nak juga. Pengurusi kelab bahasa Malaysia pun nak juga. Semua nak juga. Semua jawatan dia nak bulut. Ketua tu nak, pengurusi tu nak, yang dipertua tu nak, semua dia nak belaka. Bila dibeban, sedangkan dia tak mampu nak pegang jawatan itu, amanah itu tuan-tuan. Tak mampu, tak larat dia. Inilah yang Nabi kata akhir zaman nanti, bila mana amanah itu disia-siakan, fantaziru sa'ah. Nabi kata tunggulah saat kehancuran muka bumi Allah ini, bila mana amanah itu disia-siakan. Sahabat tanya, apakah yang dimaksudkan amanah yang disia-siakan itu? Yang dimaksudkan amanah yang disia-siakan itu ialah bila mana amanah itu diserahkan pada orang yang bukan ahlinya. Tu maksudnya. Dah tak mampu dah tak larat dah, tapi nak juga pegang amanah. Sibuk ampu sana, ampu sini, lobi sana, lobi sini. Nak pegang satu-satu jawatan. Nak pegang jawatan AJK masjid, panggil satu bas, datang mengundi untuk dia.
Kalau ni kalau nak jadi JK Masjid Surau kena ada undian, orang ramai. Awak tahu mana punya undi hantu mana dibawanya untuk undi menang lah dia. Menang sudahnya. Ya, bila dah pegang jawatan di masjid, tak reti buat kerja, tak tahu bagaimana nak mengimarahkan masjid. Ustaz ni boleh ceramah, ustaz ni tak boleh, ustaz ni tak boleh. Ustaz ni tak boleh belaka, yang boleh ustaz ni seorang je. 2 orang, 3 orang je, ustaz ni je yang boleh. Sudahnya. Oh, ada pula ustaz boleh tak boleh. Ustaz yang bukan sekepala dengan dia, maka habis semua kena gam belaka. Tak boleh ceramah dah, tak boleh datang kuliah dah. Nampak tak? Ni. Lepas tu masjid senyap sunyi, tak ada orang. Ada nak ada kuliah pun, bolehlah sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali yang datangnya 4-5 kerat. Cicak banyak lagi kadang-kadang. Allahu Akbar. Ya, ingat kamu akan dipertanggungjawabkan. Ya, bila kamu pegang amanah seumpama ini, kamu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap kamu adalah pemimpin kata Nabi, dan setiap pemimpin akan ditanya mengenai kepimpinan kamu. Ingat, ini amanah. Jangan hanya suka nak pegang jawatan itu dan ini tetapi tak melaksanakan amanah tersebut. Ini berlaku akhir zaman. Orang gila sibuk nak pegang jawatan itu ini, tuan-tuan. Hakikatnya dia tak mampu. Hakikatnya dia tak mampu nak buat. Dia tak mampu, janganlah. Nampak tak? Macam saya tak mampu. Ya? Orang surau taman saya nak lantik saya jadi imam, saya tak nak. Bukan saya tak mampu jadi imam, saya tak boleh nak jalankan, laksanakan kewajipan saya itu. Atau ngajar kulu kilir. Kalau orang kata mana ustaz ni, kita dah lantik jadi imam, tapi tak pernah datang, tak nampak mata hidung pun jadi imam, buat orang marah aja. Kan? Memang jangan pegang jawatan. Tak ada, saya memang seminggu kadang ke sana, kadang ke sana, nampak tak? Kita banyak tak ada kat rumah. Tak datang ke surau. Kalau kan langsung lah orang taman marah, sehari pun tak ada ke surau. Atau dah tidak malam tazkirah. Selangor ni tazkirah, masya-Allah. Ya, hari ni dalam seminggu 2 dia dah booking dah untuk tazkirah Ramadan, tuan-tuan. Ustaz-ustaz laku gila. Terpaksa import pula daripada luar Selangor pula untuk tazkirah, sesi tazkirah di masjid-masjid surau-surau di Selangor ni. Masya-Allah, tuan-tuan. Hebatnya majlis ilmu di Selangor ni, tuan-tuan. Ya, berkat insya-Allah. Ya. Jadi itulah tadi bab amanah. Dan ada pula kaum yang digunting lidah dan bibirnya dengan gunting dari besi. Tiap-tiap selesai digunting, tumbuh lagi. Begitulah dilakukan secara terus-menerus. Itulah tukang-tukang pidato yang penyebar fitnah. Ini ingat, tukang-tukang fitnah, cerita-cerita tak betul yang keluar daripada mulut kamu, tulisan kamu, ya, perbuatan kamu. Di akhirat nanti Allah Ta'ala akan gunting lidah dan bibirnya, gunting daripada besi api neraka. Allah, tumbuh balik gunting, tumbuh balik gunting. Azabnya, tuan-tuan. Inilah orang yang menyebar fitnah-fitnah, berita-berita yang tak betul. Ya, berita-berita yang karut-marut. Ya, tapi dia nak masyarakat percaya cerita dia. Ya, menjatuhkan maruah seseorang manusia itu. Ya, jadi ingat berfitnah ini. Jangan suka-suka nak buat fitnah. Ya, sampai sanggup bersumpah lah apa semua. Sumpah depan Kaabah lagi. Asyik penuh. Mana belajar kita pun tak tahulah. Mana datangnya perangai orang kata amalan bersumpah depan Kaabah ni. Mana datang amalan tu? Ya, kalau nak kira, kalau nak bersumpah baik sahabat-sahabat tu apa sumpah depan Kaabah daripada dulu. Tapi tak ada pula hadis-hadis Nabi yang menceritakan sahabat bersumpah depan Kaabah. Tak ada. Ada. Kalau tak ada tu bawa ke saya. Ya, Ustaz Asri, Dr. Asri tu bukan tak ada. Tak ada. Ya, zaman Nabi sahabat-sahabat bersumpah depan Kaabah. Tak ada. Kita ni sampai bersumpah. Itulah dah belajar sampai sikit sumpah. Dia sumpah. Jadi sesumpah orang tahu. Nampak tak? Jangan ajar diri kita untuk buat benda macam ni. Dan dilihatnya pula satu kaum yang perutnya buncit sebesar rumah. Setiap hendak bangun mereka tersungkur jatuh. Itu adalah orang-orang yang suka makan riba. Mereka tidak berdiri melainkan seperti berdirinya orang gila. Perut kembung besar rumah. Rumah kita besar mana? Makin besar rumah kita, besar tu lah perut kita. Yang kaki makan riba. Ya Allah.
hinanya kita di akhirat nanti. Kenapa? Kerana beramal dengan perkara yang haram. Wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Jelas Allah Ta'ala mengharamkan riba. Jangan terlibat dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan riba. Muamalah riba. Hari ini kita dah ada alternatif. Dah ada dah sistem kewangan Islam, sistem perbankan Islam. Gunakan cara Islam. Nak buat saving account ke, current account ke, nak buat loan pinjaman, beli rumah, kereta, kad kredit, insurans dan sebagainya lagi. Dah ada cara Islam. Kenapa kita nak pilih cara-cara konvensional lagi yang melibatkan riba? Ustaz, riba tak riba apa, konvensional Islam sama je Ustaz. Ya Allah, takkan sama Islam dan tak Islam. Ya, kaedahnya tak sama. Ya, kaedahnya tak sama, caranya tak sama. Jangan ingat sama. Ya, kita beli rumah konvensional dengan cara Islam, nampak macam sama je dia punya interestnya. Dalam Islam tidak ada interest. Islam tak panggil interest kan. Kena ingat kaedahnya tak sama. Kita dah ada akad dengan pihak bank dah. Ya, berapa harga kita beli rumah ni, kereta ni, pinjaman itu, ini dan sebagainya lagi. Itu kena ingat, caranya berbeza. Hari ini kita dah ada alternatif dah. Dah ada pilihan dah, cara Islam. Kenapa nak pilih cara jalankan Islam? Ya, kenapa nak ambil ceti lagi? Kenapa nak ambil ahlong lagi? Dah ada cara Islam nak buat pinjaman. Nampak tak? Nampak macam mana Ustaz tak layak. Itulah ahlong sudahnya. Sudah ni kena simpah cat merah pada rumah tu. Itu bahayanya. Jadi jangan terlibat. Kalau boleh jangan terlibat dengan riba. Sama ada memberi riba ataupun memakan harta riba. Bahaya. Baik. Ada pula beliau melihat beberapa kaum yang mulut seperti muncung unta, mulutnya ternganga lebar, lalu dimasuki bulatan-bulatan api. Kemudian api tersebut keluar lagi dari duburnya. Mereka itu adalah orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara aniaya. Sebenarnya mereka itu memasukkan api ke dalam mulutnya dan kelak akan masuk ke dalam neraka. Allahu Akbar. Ni yang makan harta anak yatim pun diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beginilah azabnya. Jangan makan harta anak yatim. Ya, sebab itulah hati-hati kalau kita ni ada orang mati. Asyik-asyik kalau orang mati makan berilah kita. Tengok dulu. Kalau si mati tu meninggalkan anak-anak yatim, pastikan jangan harta anak yatim atau wang yang ditinggalkan oleh waris itu digunakan untuk buat kenduri kenara. Tak boleh. Haram hukum dia. Ya, kita seronok makan berilah kita 3 hari 3 malam ni orang mati. Nampak tak? Seronok orang surau. Jangan seronok sangat. Pastikan. Melainkan duit khas yang didermakan oleh orang ramai, oleh saudara mara. Ni duit dia tak usik dengan duit harta yang ditinggalkan oleh si mati. Diwariskan kepada anak yatim tak usik. Ini kata, itu lain cerita. Ya, itu lain cerita. Itu tak mengapa. Nampak tak? Jangan sampai guna harta si mati untuk buat kenduri arwah. Tak boleh, kerana harta tersebut kepunyaan milik anak-anak yatim yang ditinggalkan. Ya, ni kena hati-hatilah. Kita suka. Begitu jugalah harta-harta benda yang diamanahkan kepada anak yatim pun tak boleh kita nak makan suka-suka. Hari ni banyak rumah penjagaan anak yatim tuan-tuan. Banyak ya. Yang kaya ni toke jaga tu. Yang pelik tu anak yatim tu macam tu je dhaifnya. Ya, tengok-tengok yang jaga pakai Mercedes, rumah banglo, banyak benda duitnya. Tapi tak tahulah mungkin dia orang kaya. Nampak tak? Ya, tapi kalau dia salah gunakan harta yang didermakan kepada anak yatim, tunggulah azabnya nanti tuan-tuan. Ya, memang orang Malaysia ni suka derma. Nama dekat Ramadan, derma sana derma sini. Tapi banyak kalau lah disalahgunakan, diselewengkan harta anak yatim itu, azabnya teruk tuan-tuan. Azabnya teruk, ya. Baik. Jadi banyak lagi lah perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Mi'rajnya. Ini nak menunjukkan kekuasaan linuriyahu ayatihi. Ya, bagi menunjukkan akan kekuasaannya. Ya, ini kuasa Allah Subhanahu wa taala dan tak ada siapa yang boleh mengatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah orang kata menjadi pengajaran kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengukur sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kalau kita meraguinya, maka boleh membawa kepada kekufuran, tuan-tuan. Ya, sebab itulah kita mesti yakin bahawa perkara ini memang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika mana Isra wal Mi'raj itu menjadi pengajaran kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya, begitulah sedikit sebanyak peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ceritanya panjang lagi. Saya pun dah mengambil masa hampir 1.5 jam lah tuan di sini. Ya, 9.30 ni 1.5 jam dah rasanya. Ya, cukuplah sekadar tu. Tuan-tuan pun dah lenguh, dah pinggang-pinggang. Ya, sekadar 1.5 jam diri ni saya duduk ni. Insya-Allah lah mungkin akan disambung oleh ustaz-ustaz yang lain, ya. Ataupun kita dengar bicara-bicara di media-media mengenai Isra wal Mi'raj ini. Apa yang saya cerita ni nak ulang balik, nak mengukuhkan lagi ingatan kita, tuan-tuan, mengukuhkan lagi keimanan kita kepada Allah dan Rasul, tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Ya, cukuplah sekadar itu. Saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak atas jemputan ini, dan maaf kiranya ada salah silap kasar bahasa, ya, pada bicara yang tak sedap didengar. Mohon maaf banyak-banyak. InsyaAllah ada rezeki, ada jodoh, kita jumpa lagi. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهوال النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.